Banyak hutang, suami pun banyak hutang, sekian-sekian. Kita semua ada cerita hutang masing-masing. Kadang hutang terpijak, orang kata rezeki terpijak, ada juga hutang terpijak kan. Maksudnya tak pasal-pasal jadi hutang. Contohlah kan, adalah sikit ujian Allah, tiba-tiba hutang. Allahu Akbar. Guru saya kata, ustazah, pertama buat salat taubat, mohon ampun dengan Allah di atas hutang yang kita buat. Kadang kita tanya kenapa hati tak tenang. Nabi dah sebut satu hadis Nabi SAW, hutang itu bagi orang mukmin membelenggu di lehernya. Cuba bayangkan kalau hutang tu ada di belenggu leher ni, ada jumlah dia dengan bank mana, sekian-sekian dengan orang tu, rasa macam mana? Rasa tak macam malu? Kalau nampaklah di belenggu tu, tapi seolahnya Nabi kata dia terbelenggu di leher. Akhirnya solat tak tenang, zikir tak tenang, mudah marah, resah gelisah. Sebab ia mengheret kita, bukan dunia, sampai dalam kubur, sampai ke akhirat. Cerita pasal hutang ni memang beratlah. Sebab itu bila saya tanya macam mana, tanya guru, saya ada banyak hutang macam mana, kita duk fikir macam mana nak lepas daripada hutang. Tetapi kita tak selesai peringkat apa, minta ampun dengan Allah, ustazah, solat taubat dengan Allah, minta ampun di atas hutang kita buat. Sebab kita buat masa kita tamak. Jadi masa guru saya cakap, ustazah mau ampun dengan Allah sebab kita buat hutang kerana tamak. Padahal kemampuan kita sekian. Bang, alang-alang ni belilah terus yang besar. Bang, kita sekian-sekian ni, padahal yang ni yang kita ni baru kita tenang, komitmen beli kereta 800, bang kita boleh lajak lah 1200, ambil lah yang ni. Contohlah. Akhirnya kita rasa sempit, sekian-sekian. Betul atau tidak, banyak hutang kita buat kerana ada sifat tamak. Lepas tu saya pun, ya Allah, dia kata bangun solat tahajud, buat solat taubat, minta ampun dengan Allah. Ya Allah, aku minta ampun di atas. Kalau ikut guru saya, tulis hutang apa dibuat tu. Lepas tu bila kita sebut, ya Allah, boleh ngalir air mata. Ya Allah, aku tamak, ya Allah, sekian-sekian aku tamak, ya Allah. Tudung dah banyak dah, hutang tak bagi bayar. Tapi bila orang tunjuk, beli juga. Itu sebab keperluan ke sebab tamak? Sebab tamak. Sekian, Masya Allah. Minta ampun, kemudian ini saya share je lah ya. Kalau wallahu alam, atas hati kita, keikhlasan kita, minta dengan Allah, khusyuk kita dengan Allah. Sebab guru saya yang ajar ni, dia kata, ustazah, Allah yang memberi kita kesempitan, Allah juga boleh melapangkan kita. Allah yang razak yang memiliki rizki. Allah yang ghani, yang mughni, yang maha kaya memberi kekayaan. Kalau Allah nak bayar hutang kita, sekelip mata Allah boleh bayar hutang. Kemudian dia kata, ustazah ini saya kongsi ilmu ni, wallahu alam. Subhanallah, ada orang kata ustazah ni reka-reka pula kaedah. Maksudnya ini salah satu kaedah kita bebas untuk berdoa kan. Ada banyaklah doa kalau nak doa yang maksud daripada Rasulullah. Contohnya Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukh, wa a'udzubika min ghabati daini wa qahri rijal. Daripada bebanan hutang dan juga kerasan manusia yang menuntut hutang. Jadi itu boleh cari dalam maksurah. Cuma kalau orang tanya macam mana nak dengan Asmaul Husna, betul kan? Jadi antara kaedahnya kita boleh tuliskan hutang, kemudian kita pun sebut, ya Allah, ya Fattah, ya Maha membuka, ya Razzaq, membuka apa? Pintu rizki, ya Wasi', seluasnya ya Allah, ya Ghani, ya Mughni, ya Maha kaya dan memberi kekayaan. Ya Allah, berikanlah aku rizki yang barakah, maksud bukakanlah. Mungkin rizki kita tertutup kerana dosa kita dan sebagainya, tapi kita dah buat solat taubat tadi. Kemudian kita zikir, ya Fattah, ya Razzaq, ya Wasi', ya Ghani, ya Mughni. 5 tu. Lepas tu, ya Allah, bantulah aku ya Allah untuk melunaskan segala hutang ni. Kalau nak sebut, tak sebut pun tak apa. Tapi saya cerita, saya sebut hutang sekian, hutang sekian, hutang sekian, ya Allah. Dan seandainya kita mati dan kadang tak mampu melunaskan sebab ada niat, ini hadis Nabi SAW, barang siapa berniat untuk melunaskan hutang, membayarkan hutang, maksudnya kuat, dah usaha tapi tak mampu bayar juga, Nabi sebut Allah yang akan membayarnya. Masya Allah. Faham ya maksudnya? Tapi kalau orang berhutang tak ada niat pun nak bayar hutang, lalu dia meninggal, maka hutang itu akan membelenggu dalam kubur sampai dituntut di akhirat kelak. Kita tahu benda ini sangat berat. Rasulullah pernah dibawakan jenazah, dan Rasulullah bertanya, adakah dia ada hutang? Jawapan sahabat dia tak ada hutang. Rasulullah pun solatkan jenazah. Kemudian datang jenazah yang kedua, Rasulullah tanya soalan yang sama, adakah si fulan ini ada hutang? Lalu sahabat pun ada kata, ya, dia ada hutang dengan aku sekian-sekian. Rasulullah pun enggan menyolatkan jenazah. Bukan Rasulullah sombong ya, Rasulullah mengingatkan pada sahabat, sesungguhnya orang yang mati syahid itu semua dosanya diampunkan Allah kecuali hutang. Nak kata hutang berat. Lepas tu ada sahabat bila dengar tu,
Ya Rasulullah, aku akan membayar hutang baginya ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah pun solatkan.